Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Perikatan berhaluan tengah pimpinan Presiden Perancis Emmanuel Macron kehilangan majoriti di Parlimen. Ia hanya memenangi 245 kerusi Dewan Perwakilan daripada 577 ahli dalam pilihan raya. Demikian menurut keputusan penuh yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri awal pagi ini. Keputusan itu bermakna Pakatan Macron's Together kurang daripada 289 kerusi yang diperlukan untuk majoriti keseluruhan. Gabungan sayap kiri NUPES memenangi 135 kerusi, manakala Parti Haluan Kanan Perhimpunan Nasional meraih 89 kerusi. Sementara itu, Perdana Menteri Perancis Elisabeth Borne berkata keputusan pilihan raya Parlimen yang gagal memberikan majoriti kepada mana-mana parti adalah berisiko. Namun berjanji parti pemerintah pimpinan Presiden Macron akan segera mencari sekutu. Tegas Borne, keadaan itu memberikan risiko kepada Perancis memandangkan cabaran yang perlu mereka hadapi. Ke arah itu, pihaknya akan bekerja mulai hari ini untuk membina majoriti ahli dewan. Di Sepanyol, parti pembangkang utama iaitu Parti Popular PP memperoleh kemenangan besar dalam pilihan raya wilayah di Andalusia. Selepas 90% undi dikira, PP Konservatif memenangi 57 kerusi daripada 109 kerusi Parlimen wilayah Andalusia, sekaligus mendahului Sosialis yang memperoleh 33 kerusi. Kemenangan itu akan membolehkan PP mentadbir secara bersendirian di wilayah paling ramai penduduk Sepanyol itu. Keputusan tersebut merupakan tamparan kepada Perdana Menteri Sosialis Pedro Sanchez menjelang undian nasional yang dijangka diadakan penghujung 2023. Andalusia merupakan kubu kuat Sosialis sejak sekian lama. Jerman mengumumkan langkah kecemasan bagi memenuhi keperluan tenaganya selepas pengurangan bekalan gas Rusia. Ini termasuk meningkatkan penggunaan arang batu. Kenyataan Kementerian Ekonomi menyebut untuk menjana elektrik, penggunaan gas mesti dikurangkan. Langkah itu dibuat selepas Moskow minggu lalu meningkatkan tekanan terhadap Sekutu Barat dengan mengurangkan secara mendadak aliran gas asli dalam saluran paipnya ke Eropah Barat, mengakibatkan harga tenaga naik mendadak. Seorang pekerja Palestin ditembak mati rejim Zionis ketika melintasi sekatan keselamatan di tebing barat yang diduduki. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, lelaki yang terbunuh itu dikenal pasti sebagai Nabil Ghanim dari Bandar Nablus. Ghanim, 53 tahun, adalah antara puluhan ribu rakyat Palestin di tebing barat yang mencari pekerjaan di Israel. Puluhan ribu pelarian Rohingya di Bangladesh mengadakan tunjuk perasaan bagi menuntut penghantaran pulang ke negara asal, Myanmar. Ketua Etnik Rohingya, Saidullah, dalam ucapannya menegaskan mereka perlu segera pulang untuk menamatkan kesengsaraan hidup di kem pelarian. Untuk rekod, hampir sejuta etnik Rohingya terkurung di 34 kem di tenggara Bangladesh. Mereka hidup tanpa kerja, kemudahan sanitasi yang teruk dan akses kepada pendidikan yang rendah. Kejohanan berbasikal trek Asia di New Delhi, pelumba bintang muda berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mencipta sejarah negara apabila memenangi pingat emas acara 500 meter ujian masa. Pelumba berusia 19 tahun itu mencatat nama sebagai pelumba wanita Malaysia pertama memenangi emas di kejohanan itu. Pingat perak dan gangsa masing-masing milik Kim Bomi dari Korea Selatan dan wakil tuan rumah Mayuri Danaraj. Sementara itu, pelumba Olimpik Muhammad Shah Firdaus Shahrum meraih perak dalam acara akhir kering lelaki selepas tumpas kepada pelumba Jepun Kohei Taraski. Manakala gangsa jadi milik pelumba Kazakhstan Sergei Ponomaryov. Seorang lagi pelumba kering negara Fadil Zonis mengakhiri saingan di tempat ketujuh. Formula One Grand Prix Kanada, juara dunia Max Verstappen mengukuhkan cengkaman di kedudukan teratas selepas muncul sebagai juara dalam perlumbaan sengit semalam. Pemandu Belanda berusia 24 tahun itu mendahului perlumbaan dari petak pertama dan menang dengan catatan masa kurang sesaat dari pemandu Ferrari Carlos Sainz, manakala juara 7 kali Lewis Hamilton ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.